selamat sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Jamal selaku pensyarah bagi kursus PGT 219 iaitu Kaedah Mengajar Ilmu Kemanusiaan. Saya Nur Anis Atirah binti Amran bersama rakan kumpulan yang lain akan membentangkan hasil tugasan yang telah diberikan oleh Prof yang bertajuk Interpretasi Bahan Bantu Mengajar menggunakan model 3D iaitu diorama. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, adalah lebih baik saya perkenalkan dulu nama bagi ahli kumpulan ini. Yang pertama ialah saya sendiri iaitu Nur Anis Atirah Amran bernombor matrik 151694. Seterusnya ialah Nurul Farah Atikah pemegang nombor matrik 151422 dan akhir sekali ialah saudari Nur Hazwani Muhammad Hassan bernombor matrik 151999. Baiklah, seiring dengan perkembangan pendidikan di Malaysia, guru bukan sahaja perlu berjaya dalam bidang akademik, malah harus menguasai pelbagai bentuk teknik pengajaran sebagai menyahut cabaran kelas pembelajaran abad ke-21. Lazimnya, kecemerlangan pelajar sering dikaitkan dengan strategi pengajaran guru yang mana ia mempunyai kaitan rapat dengan bahan bantu mengajar BBM. Apa itu BBM? Menurut Brown JW pada tahun 1993, BBM ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru dan murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah. BBM tidak terhad hanya kepada buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan panca indera. Bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru sekurang-kurangnya boleh dibahagikan kepada 3 kategori yang terdiri daripada pelbagai jenis, iaitu BBM bukan elektronik, BBM bersifat elektronik dan BBM bercorak pengalaman dan bahan yang sebenar. Menurut Trilling dan Fedel pada tahun 2009, guru yang mempunyai pengetahuan yang tinggi serta mempunyai kemahiran yang kreatif dan berinovasi sangat diperlukan oleh sistem pendidikan pada masa kini. Walau bagaimanapun, sesuai dengan tugasan yang diberikan, kami hanya akan memfokuskan alat bantu mengajar bukan ICT atau tidak berasaskan kepada elektronik. Bagi tugasan kali ini, kumpulan kami telah bersetuju untuk menjadikan subjek geografi tingkatan 2 untuk menginterpretasikan penggunaan ABM dalam proses PDP. Bab 9 iaitu pemanasan global telah dipilih, manakala sebanyak 3 standard kandungan yang diajar itu maksud pemanasan global, faktor-faktor pemanasan global dan kesan-kesan pemanasan global. Walau apa jua jenis kategori BBM yang diguna pakai oleh seseorang guru dalam menyampaikan pengajarannya, matlamatnya adalah sama, iaitu yang pertama adalah untuk memberi kefahaman kepada pelajar tentang konsep sesuatu perkara semasa PDP berlangsung. Selain itu, tujuan BBM adalah untuk mewujudkan sebuah pembelajaran interaktif yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar serta menimbulkan rasa ingin tahu. Zainuddin et al. Pada tahun 2007 menyatakan adalah menjadi tugas seorang guru untuk menggunakan BBM untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pelajar tentang apa yang diajar. Penggunaan BBM juga merupakan salah satu cara untuk menghasilkan pembelajaran dan pengajaran yang menarik serta berkesan. Akhir sekali, BBM bukan sahaja memfokuskan kepada murid semata-mata, malah ini juga bertujuan untuk melatih kemahiran kreatif dan inovatif guru-guru semasa PDP berlangsung. Guru-guru yang ingin mengaplikasikan penggunaan BBM semasa proses PDP, terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi. Antaranya ialah BBM yang digunakan perlulah menarik dan kreatif, yang mana ianya secara langsung dapat menarik minat murid. Ianya juga perlulah sesuai dengan topik pembelajaran serta dapat meningkatkan pemahaman murid. Prinsip yang seterusnya ialah kesesuaian. Hal ini bermaksud BBM yang digunakan perlulah bersesuaian dengan peringkat umum pelajar. Guru perlu memberi gambaran yang mudah dan jelas supaya isi pengajaran yang disampaikan difahami oleh murid. Akhir sekali ialah cara penggunaan BBM hendaklah berguna sepanjang proses PDP berlangsung. BBM yang digunakan juga perlulah mempunyai berkaitan dengan topik, isi kandungan, maklumat serta bahan yang mempunyai sumber dan diperakui. Baiklah, berikutnya saya Hazwani Hassan akan menerangkan mengenai prosedur penggunaan alat bantu mengajar ABM. Pertama sekali, untuk set induksi, kami telah membuat ABM yang diberi nama Ice Cream Card. Tujuannya adalah untuk memberi pendedahan awal mengenai topik yang bakal diajar oleh guru, iaitu pemanasan global. Cara pelaksanaannya adalah dengan menyediakan beberapa keping gambar berkaitan topik yang akan dipelajari. Seperti dapat kita lihat melalui video ini, guru telah menyediakan gambar yang menunjukkan pencairan ais di kutub, gunung berapi meletus, hutan terbakar dan sebagainya. Seterusnya, guru akan melekatkan gambar menggunakan double tape di batang aiskrim.
Guru akan menunjukkan aiskrim kad kepada pelajar sambil menyoal berkaitan apa yang mereka kenal pasti. Hasil daripada aktiviti ini ialah guru dapat mengetahui tahap pengetahuan pelajar di samping dapat menarik minat pelajar untuk terus mengikuti isi pelajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan menjelaskan alat bantu mengajar ABM yang boleh digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pengajaran. Alat ini diberi nama model 3D pemanasan global. Tujuan pembinaan model 3D ini adalah untuk memudahkan guru-guru menunjukkan contoh faktor yang menyebabkan berlakunya pemanasan global dan menjelaskan dengan lebih terperinci kesan yang berlaku akibat daripada pemanasan global. Bahan yang diperlukan untuk pembinaan model 3D ini adalah kadbord, kad manila, gunting, double tape, gambar animasi, pen dan sebagainya. Sekarang saya akan menunjukkan proses pembuatan model 3D pemanasan global ini. Mula-mula kita akan lipat kedua-dua belah kadbord dan buat latar bagi bahagian dinding dan lantai kadbord. Yang kedua, lakar kedudukan animasi karakter yang mewakili tajuk yang ingin disampaikan, faktor dan kesan. Gunting dan tampal animasi karakter tadi di bahagian dinding kadbord dan lantai kadbord dengan menggunakan plastisik. Susun kedudukan animasi karakter dengan betul bagi menampakkan faktor dan kesan pemanasan global. Dan yang terakhir adalah buat label yang menunjukkan animasi karakter, faktor dan kesan pemanasan global. Di sini dapat kita lihat adalah model 3D pemanasan global yang sudah siap dibina. Di sini dapat kita lihat adalah dinding model dan di sini ada lantai model yang akan menjadi tapak kepada animasi karakter yang dibina. Model 3D ini akan menunjukkan faktor dan kesan pemanasan global. Animasi karakter di sini akan mewakilkan faktor dan kesan yang akan ditunjukkan kepada pelajar-pelajar. Sebagai contoh, kita ada animasi rumah, pokok, kilang dan banyak lagi. Guru-guru akan membawa model ini masuk ke kelas dan menunjukkan di hadapan pelajar-pelajar. Guru akan menjelaskan terlebih dahulu faktor dan kesan pemanasan global sambil menunjukkan contoh-contoh animasi ini. Sebagai contohnya di sini dapat kita lihat faktor pemanasan global yang pertama adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi yang diwakilkan oleh gambar animasi ini akan memudahkan pelajar mengingati dan menghafal faktor-faktor pemanasan global. Faktor yang kedua adalah kemerosotan hutan. Kemerosotan hutan di sini kita dapat lihat dengan adanya gambar animasi penebangan hutan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga adalah faktor pemanasan global, kegiatan perindustrian yang digunakan gambar animasi kilang sebagai mewakilkan kegiatan perindustrian. Seterusnya, guru juga akan menjelaskan kesan pemanasan global. Di sini kita dapat lihat beberapa kesan pemanasan global yang diwakilkan oleh gambar animasi ini. Sebagai contoh, yang pertama, pencairan ais. Pencairan ais akan diwakilkan dengan gambar animasi ini untuk memudahkan pelajar mengingati. Pencairan ais ini merupakan kesan daripada pemanasan global. Seterusnya, kesan yang seterusnya adalah masalah kesihatan. Masalah kesihatan yang dialami oleh manusia disebabkan oleh pemanasan global yang berlaku. Akhir sekali, guru akan membuat kesimpulan kecil berdasarkan isi pengajaran yang dijalankan berdasarkan model 3D pemanasan global yang digunakan ini. Guru boleh memanggil pelajar-pelajar untuk tampil ke hadapan dan menunjukkan mana faktor dan kesan pemanasan global berdasarkan animasi karakter dalam model 3D ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Terima kasih saudari Farah. Berikutnya saya akan menjelaskan ABM untuk penutup pengajaran. ABM yang diberi nama sebagai timer box ini bertujuan untuk membuat refleksi bagi mengenal pasti dan membaiki kelemahan tertentu untuk memantapkan lagi proses PDP. Proses pelaksanaannya dimulakan dengan guru menyediakan sebuah kotak kecil dan balutkannya dengan kertas warna untuk kelihatan lebih menarik. Semasa aktiviti dijalankan, guru akan membuka muzik. Dalam masa yang sama, timer box akan digerakkan dari seorang pelajar ke pelajar yang lain. Sekiranya muzik berhenti semasa timer box berada di tangan pelajar A, maka pelajar A akan membuat refleksi. Konsep ABM ini diinspirasikan dari permainan kursi muzik. Baiklah, selepas memahami cara atau prosedur penggunaan BBM dalam kelas, terdapat beberapa implikasi atau kesan penggunaannya. Antaranya ialah memberi pengalaman yang sebenar kepada murid yang mana murid dapat melihat isi kandungan yang disampaikan melalui penggunaan abstrak-abstrak yang sebenar dalam bahan bantu mengajar tersebut. Seterusnya ialah penggunaan bahan ini dapat mengekalkan dan mencetuskan minat pelajar dalam sesuatu subjek. Lebih-lebih lagi apabila BBM yang digunakan sangatlah menarik dan juga kreatif. Penggunaan BBM juga dapat menguatkan pemahaman dan mempercepatkan perbendaraan kata murid kerana wujudnya interaksi antara guru dan murid menunjukkan bahawa bahan bantu mengajar amat membantu murid, khususnya mereka yang mengalami masalah dalam pembelajaran. Akhir sekali, murid dapat melibatkan diri secara langsung apabila penggunaan BBM kerap digunakan semasa proses PDP berlaku. Sebagai kesimpulan, jelaslah dapat kita lihat bahawa penggunaan BBM bersama dengan rancangan PDP yang tersusun dan sesuai dapat membantu pelajar untuk memahami isi kandungan PDP dengan lebih baik. Oleh yang demikian, tidak dapat dinafikan bahawa guru memainkan peranan yang penting dalam memilih atau mencipta BBM yang kreatif dalam usaha menarik minat dan tumpuan murid. Menurut Nur Azlan dan Nur Dalina pada tahun 2010, jika bahan bantu mengajar digunakan dengan teratur semasa memberi penerangan, pengajaran yang disampaikan akan mencetuskan minat pelajar. Pembelajaran yang menyeronokkan ini dapat membantu para pelajar mencapai objektif pembelajaran seperti yang telah dirancang. Walaupun terdapat pelbagai kelebihan dan kelemahan BBM, sebagai seorang guru yang bertanggungjawab, kita mestilah sentiasa membaiki kelemahan tersebut agar kelemahan yang dihadapi dapat diperbaiki dengan lebih baik. Baiklah, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.